Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 April 2023 bersama saya Nusha Mama Amin. Individu yang dikaitkan dengan kematian 8 remaja penunggang basikal lajak di Johor 6 tahun lalu, Sam Keting, diputuskan tidak bersalah atas tuduhan memandu secara melulu. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara membenarkan rayuan untuk membatalkan keputusan bersalah serta hukuman penjara 6 tahun dan denda RM6,000 terhadap kerani itu. Pada 18 Februari 2017, 8 remaja maut, 2 lagi parah dan 6 lagi cedera ringan apabila kereta yang dipandu Sam merempuh mereka dalam kejadian pukul 3 pagi itu. Ketika membacakan keputusan itu, Hakim Hadariah Syed Ismail berkata, sabitan terhadap Sam tidak mampan berikutan pertuduhan cacat yang mengandungi 2 kesalahan trafik yang berbeza, iaitu memandu secara melulu dan memandu berbahaya. Sam yang ditemui media selepas keputusan dibacakan berkata, tragedi itu akan menghantuinya sepanjang hidup. Salam sejahtera kepada ibu bapa dan keluarga kepada adik-adik, Azri Danish, Zulkifli, Syarul Izwan, Arizani, Feda Danish, Muhammad Azhar, Fauzan Hamijan, Azhar Amin, Haris Iskandar Abdullah, Syarul Nizam Marudin, Haizan Hasri. Saya mengaku tak aku bahawa saya telah memandu kereta yang telah menyebabkan kematian kepada anak-anak anda yang disayangi. Namun demikian, kemalangan tersebut bukanlah disengaja oleh saya. Saya merasakan segala simpati kepada nasib anda atas pemikiran awak. Sepanjang 6 tahun kes ini, saya sentiasa terfikir dan merenung tentang bagaimanakah kehidupan harian dan harapan masa depan yang awal. Mungkin menikmati di sisi keluarga tersayang. Apa yang dikata oleh saya di sini tidak mencukupi untuk membawa kementerian pada kehidupan anda yang saya percaya saling bercampur dengan berbagai perasaan yang tidak patut dialami. Kata-kata saya tidak dapat membawa awak kembali ke pangkuanmu. Namun demikian, saya ingin sampaikan kepada anda bahawa saya juga dulu mengikut keberatan tragedi tersebut bersama anda. Pada setiap titik, jiwa dan pemikiran saya dihantui oleh kejadian malang yang berlaku pada malam tersebut. Dan saya percaya bahawa saya akan membawa perasaan ini sehingga berkubur. Akhirnya, saya terima kasih kepada mahkamah yang telah memberi peluang mendengar pembelaan saya dengan adil. Ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi menyindir Tuan Ibrahim Tuan Man yang mendakwa akan mendapat kejutan melalui penyertaan bekas pemimpin UMNO ke dalam PAS. Jelasnya adalah lumrah bagi bekas pemimpin UMNO mencari makan dengan menyertai parti lain selepas dipecat maupun keluar parti. Dalam satu hantaran di Facebook, Fuad berkata jika bekas pemimpin yang dimaksudkan itu ialah Anwar Musa, ia memang sudah dijangka dan bukannya satu kejutan. Fuad yang juga Speaker DUN Johor menjelaskan isu pemimpin UMNO melompat parti bukan isu yang baru dan UMNO tidak pernah terkejut dengan perkara demikian. Semalam, Tuan Ibrahim dilaporkan berkata beberapa bekas nama besar UMNO akan menyertai PN menjelang PRN tidak lama lagi. Tindakan itu bagi melebarkan penguasaan PN di negeri PH iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang selain mengekalkan negeri dikuasai mereka iaitu di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebelum ini, Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar juga berkata beberapa pemimpin yang kecewa dengan kepimpinan parti mereka akan menyertai PAS dalam masa terdekat. Malaysia Kini sebelum ini melaporkan Anwar, bekas Setiausaha Agong UMNO, bakal menyertai PAS dalam masa terdekat. Mengulas lanjut, Fuad berkata bekas pemimpin UMNO seperti Dr. Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin juga pernah melompat parti. Berita seterusnya.
Kertas siasatan terhadap Abdul Hadi Awang dan Ahli Parlimen Permatan Pauh Muhammad Fawaz Muhammad Jan berhubung kenyataan berunsur perkauman akan diserahkan kepada AGC untuk tindakan selanjutnya. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution berkata demikian ketika diminta mengulas siasatan polis serta SKMM terhadap Hadi dan Muhammad Fawaz. Sebelum ini, Muhammad Fawaz memaklumkan telah memberi keterangan kepada polis di IPD Timur Laut berhubung siasatan kes berunsur perkauman membabitkan dirinya. Muhammad Fawaz berkata keterangan itu diberikan pada jam 3 petang Jumaat lepas. Dilaporkan juga sebelum ini, Hadi disiasat berhubung hantaran di Facebooknya pada 20 Ogos 2022. Polis mengesahkan menerima 28 laporan terhadap Hadi. Laporan itu susulan kenyataan Hadi sebelum ini antara lain dilapor mengatakan golongan bukan Islam dan bukan Bumiputra merupakan golongan yang paling besar merosakkan politik dan ekonomi negara. Sebelum ini, Saifuddin berkata siasatan ke atas Hadi dan Muhammad Fawaz dibuat mengikut Seksyen 505(C) Kanun Keseksaan dengan Muhammad Fawaz didakwa membuat fitnah ke atas orang bukan Islam. Ahli Parlimen Parseh Gudang dari PH memberi amaran bahawa gabungan itu dan juga PKR bakal ditolak pengundi. Menurut Hassan Karim, ini sekiranya Najib Razak mendapat pengampunan manakala Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan daripada tuduhan rasuah. Katanya lagi, kedua-dua senario itu akan menjadi malapetaka kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Semalam, Zahid mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara untuk menggugurkan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan Yayasan Akal Budi yang dihadapinya. Perbicaraan rasuah Zahid ditangguhkan kepada Ogos bagi membolehkan SPRM melakukan siasatan lanjut susulan bukti baru yang dikemukakan pihak pembelaan. Najib pula dalam proses memohon pengampunan diraja selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonannya untuk menyemak semula sabitan dan hukuman penjara berkait kes SRC International. Hassan berkata imej Anwar tercala dengan usaha Najib untuk mendapat pengampunan diraja dan penangguhan perbicaraan Zahid. Hassan turut memberi amaran kepada Anwar, PH mungkin ditolak pengundi dalam PRN depan dan juga PRU akan datang. Kesudahannya, kata Hassan, PH dan PKR akan rebah dan tersungkur bersama-sama BN dan UMNO jika Najib dan Zahid bebas serta lepas dengan begitu mudah sekali. Dan jika semua itu berlaku, Hassan menegaskan jangan pula nanti kata dia tidak ingatkan Anwar mengenai perkara tersebut. Baik, kita ke berita seterusnya. Kari Jamaluddin menasihatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya lebih berhati-hati mengeluarkan kenyataan melibatkan perkara sensitif yang boleh menyebabkan serangan ke atasnya. Kari berkata dia menyedari Anwar mempunyai tabiat menggunakan ayat dan kenyataan tidak lengkap atau tergantung sebelum beralih kepada ayat baharu sekaligus membuatkan pendengarnya keliru. Jadi, menurut Kari dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap, ini memudahkan pembangkang melakukan serangan terhadap kenyataannya. Ya, tetapi bila PMX kata buka untuk rundingan, of course, Syaril boleh nampak lah. Boleh nampak. Macam mana nak masuk kat situ. Memang walaupun goal dia walaupun dia bagi statement kata no, ini bukan kita tak nak perang, kita nak bincang, kita bincang dalam diplomasi, itu yang dimaksudkan. Tetapi poin saya di sini adalah jika boleh dielakkan kenyataan yang buka ruang untuk serangan, lebih baik. Saya rasa saya faham konteks PMX, tetapi dari segi Stratcom ini mengundang masalah bagi beliau. Bekas ahli Parlimen Rembau itu merujuk kenyataan Anwar mengenai Laut China Selatan dan peringatannya agar orang Melayu berhenti bersikap selesa dan sombong. Khairi turut mencadangkan pegawai di PMO menasihatkan Anwar lebih berhati-hati dan mengelak penggunaan ayat tidak lengkap membabitkan isu sensitif seperti hubungan kaum dan hal ehwal luar negara. Ketika bercakap di Parlimen mengenai lawatannya ke China, Anwar dilaporkan berkata Putrajaya terbuka mengadakan rundingan dengan Beijing berhubung pertikaian wilayah di Laut China Selatan.
Kenyataannya itu mendapat pelbagai kritikan daripada pembangkang, terutama pengerusi PM Muhyiddin Yassin yang mendakwa Anwar secara tidak langsung mengakui dakwaan China ke atas kawasan yang secara rasminya milik Malaysia. Dalam perkembangan yang lain, Anwar menegaskan tidak akan bertolak ansur dalam usaha membersihkan Malaysia dan menyelamatkan bangsa daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Anwar telah mengarahkan kerajaan supaya menyelamatkan negara daripada pemimpin yang mengkayakan diri dengan merompak harta kekayaan negeri. Berucap ketika melancarkan program Semarak Tambun Cinta Al-Quran, Anwar menjelaskan itu adalah tekadnya walaupun susah senang dihadapi. Anwar berkata jika ada pihak yang ingin menjatuhkannya kerana melawan rasuah, mereka boleh teruskan, namun pengerusi PH itu tetap tidak akan berganjak melawan rasuah. Dalam pada itu, Anwar juga menafikan terlibat dalam kes mahkamah melibatkan bekas Menteri Besar Perlis Azlan Man. Azlan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Kanggar terhadap 5 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu bagi kemudahan cuti seberang laut berjumlah lebih 1.18 juta ringgit antara 2013 dan 2017. Sementara itu, Anwar memberi contoh bahawa LHDN juga perlu mengutip cukai termasuk daripada individu yang kaya dalam usaha menyelamatkan negara daripada kehilangan hasil. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Seterusnya, ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh Kementerian Kewangan. Seramai 8.7 juta golongan B40 mula menerima sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 yang disalurkan secara berperingkat mulai 5 April. Tinjauan media Kecawangan BSN Bukit Mertajam Pulau Pinang mendapati penerima yang membuat penunaian STR bersyukur atas bantuan kewangan yang diberi menjelang musim perayaan. Inilah guna pakai untuk bulan puasa lah kan. Okay, makan ke apa ke macam tu lah. Bolehlah untuk kewangan ni dia bolehlah cover sikit kan. Bantuan ni. So terima kasih lah untuk kerajaan. Teruskanlah macam yang ada sekarang ni lah. Minta dia teruskan lah kan. Tambah lagi ke apa ke. Penerima STR untuk kategori isi rumah yang mendapat tunai RM200 berkata sumbangan ini sedikit sebanyak meringankan beban perbelanjaan harian. Kita ada anak satu mah. Okey. Baru 11 bulan. Okey. Dia boleh bantu beli susu apakah. Terus kan baguslah ada bantu sikit-sikit mah. Kurang kita punya beban sikit lah. 啲做baby啲係咪啲都冇乜嘢做佢食係咪啦？冇做咩嘢，冇做成啲又冇乜嘢咋。 Menurut kenyataan rasmi Kementerian Kewangan, peruntukan STR Fasa 2 sebanyak 1.26 bilion ringgit membabitkan 4 juta penerima kategori isi rumah yang menerima RM200, manakala 1.2 juta warga emas dan 3.5 juta penerima bujang akan menerima RM100. Pembayaran untuk fasa ketiga dan keempat dijangka akan dilaksanakan pada bulan Julai dan November tahun ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.